Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam kelas reka bentuk dan teknologi tahun 4. Kita sambung lagi tajuk kita dalam asas pengaturcaraan. Sebelum kita teruskan pelajaran, kita tengok dulu standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu 6.1.4. Menghuraikan satu masalah menggunakan prosedur kod dan carta alif. 6.1.5 menilai dan membuat penambahbaikan prosedur kod dan carta alif yang dihasilkan. Dan akhir sekali 6.1.6 merumuskan prosedur kod dan carta alif yang telah dihasilkan. Sebelum kita teruskan, kita tengok dulu cara kita nak menghuraikan masalah menggunakan prosedur kod dan carta alif. Kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan prosedur kod dan carta alif. Kita tengok dulu apa masalah yang dihadapi. Dalam situasi ni, Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya, bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikehendaki. Arif, cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul? Cikgu cakap, tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas. Kita tengok prosedur kod dan carta alif yang telah dibina, yang telah dihasilkan oleh Arif dan Leong. Tengok prosedur kod yang dihasilkan. Mula, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buatkan satu tanda dengan jelas. Kemudian tamat. Carta alif. Mula, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Letakkan satu tanda dengan jelas dan tamat. Dengan Arif dan Leong telah menghasilkan prosedur kod dan carta alif berikut. Adakah betul? Bincangkan. Kita tengok. Arif dan Leong ni telah buat dah prosedur kod dan carta alif. Kita tengok adakah langkah-langkah kerja yang dihasilkan ni betul? Sekarang kita dalam proses menilai dan menambah baik prosedur kod dan carta alif. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 84. Menilai dan menambah baik prosedur kod dan carta alif. Kita boleh menggunakan jadual untuk menilai dan menyemak prosedur kod dan carta alif yang dibuat. Kita tengok prosedur kod. Perkara yang kita nilai ialah susunan, pernyataan, perkataan mula dan tamat. Lengkap dan tertib susunan. Maksudnya dia tak ada lengkap dan ada kesalahan kat situ. Jadi ada salah pernyataan. Kata kerja pada awal pernyataan betul. Kata kerja kita guna tadi yang kat depan tu, mula, letakkan, setkan. Seterusnya huruf besar dan tebal pada kata kerja betul. Bermula dengan perkataan mula dan tamat. Ada mula dan ada tamat, betul. Huruf besar dan tebal perkataan mula dan tamat tu, betul kan? Jadi ada satu kesalahan, tidak lengkap dan tidak mengikut tertib. Kita tengok pula carta alif. Carta alif sama lebih kurang tadi juga. Susunan pernyataan, simbol, perkataan mula dan tamat. Susunan lengkap dan tertib. Ada kesalahan kat situ. Pernyataan kata kerja pada awal pernyataan betul. Simbol menggunakan bentuk simbol yang betul. Tadi simbol kita gunakan petak, bujur. Tu kita menggunakan simbol yang betul. Perkataan mula dan tamat. Dengan perkataan mula dan tamat tu betul. Huruf besar perkataan mula dan tamat tu betul.
Okey, jadi ada satu kesalahan kat sini, tidak lengkap dan tidak mengikut tertib. Okey, kita tengok prosedur kod dan carta alih. Apa yang perlu kita tambah baikkan kat sini? Okey, tadi kita tak ada setkan setkan nilai kosong kan. Cuma awak letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kemudian kita dah letakkan mata pensel kan. Jadi ada langkah 1, 2, 3. Okey, langkah yang ketiga kita perlu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Okey, jadi kita tambah lagi satu langkah kerja dia, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Okey, ni baru dia mengikut apa? Kita kata mengikut jadi lengkap dan tertib dia dah betul. Okey. Jadi cikgu tanda yang merah tu kita tambahkan kotak untuk carta alih, kita tambahkan kotak yang berwarna merah tu. Okey, dan kita tambahkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Okey, berdasarkan penilaian di atas, terdapat perkara yang tidak dipatuhi. Oleh itu penambahbaikan perlu dilakukan. Okey, jadi kita dah tambah dah kan, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi prosedur kod dan carta alih kita telah lengkap. Seterusnya, kita nak merumus prosedur kod dan carta alih yang kita dah hasilkan. Kita boleh merumus prosedur kod dan carta alih yang dibuat seperti berikut. Okey. Okey, yang pertama kita mendapati bahawa satu langkah tidak dimasukkan dalam penghasilan prosedur kod dan carta alih. Okey, kita dah masuk tadi kan. Hal ini mengakibatkan kesalahan semasa melaksanakan kerja mengukur dan menanda. Jadi kalau kita tak selitkan tadi, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan tu, jadi kesalahan untuk melaksanakan kerja mengukur dan menanda jadi dah tersalah kan. Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap urutan langkah kerja mengukur dan menanda dimasukkan dengan betul dan tepat dalam penghasilan prosedur kod dan carta alih. Okey. Ni baru kita dah perbetulkan, jadi dah lengkap kita punya carta alih dan prosedur kod. Okey. Kerja awak pada minggu ini, cikgu nak minta awak salin tentang mula menghuraikan masalah menggunakan prosedur kod dan carta alih. Salin je prosedur kod dan carta alih tu. Kemudian awak salin pula bahagian untuk menilai dan menambah baik prosedur kod tadi. Jadual, dua-dua jadual tu diminta awak salin. Kemudian yang ni salin kan. Jadi salin dua jadual ni prosedur kod dan carta alih ni. Kemudian salin dia punya jadual menilai dan menambah baikkan. Okey, kemudian akhir sekali awak salin prosedur kod dan carta alih yang kita telah betulkan tadi. Okey, itu saja tugasan awak pada minggu ini. Okey, nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okey, kita dah masuk dalam pembangunan kod arahan. Okey, minggu depan kita dah belajar macam mana kita nak buka, nak tengok pengatur caraan Scratch. Penggunaan pengatur caraan Scratch. Sekian saja kita punya pelajaran pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.